اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam program Tashih Mafahim, membetulkan kefahaman dalam masyarakat. Yang mana kita tengok di media sosial ada satu video daripada Ustaz Datuk Syamsuri yang menyebutkan tentang hukum membaca Rabbighfirli setelah daripada Al-Fatihah sebelum Amin. Beliau tak sebut hukum secara jelas, tapi beliau kata cari-cari tak jumpa dalam nas hadis, tapi duk sebar merata. Benda macam ni tak sah kerana takut termasuk dalam kalam ajnabi. Jadi beliau cakap macam tu seolah-olah beliau dah kaji keseluruhan hadis sehingga beliau tak jumpa. Tapi sebenarnya kita kena tahu dalam hukum fiqh ni kita kena kaji hadis dan kena kaji kitab-kitab fiqh. Kenyataan ini memang tak tepatlah kerana para ulama dalam mazhab Syafi'i menghukum sunat membaca Rabbighfirli selepas Al-Fatihah, iaitu waladdallin. Sebelum Amin tu kita sebut Rabbighfirli. Rabbighfirli ketika itu kita sebut secara perlahan boleh. Maknanya bacaan itu disunatkan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i. Kitab mana yang sebut? Banyak. Boleh dikatakan majoriti kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang tebal-tebal, yang banyak perkara furuk dalamnya, menyebutkan perkara ni. Iaitu antaralah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj syarah kepada Minhaj jilid 2 halaman 59. Kitab Nihayatul Muhtaj jilid 1 halaman 709. Dalam kitab I'anatul Talibin jilid 1 halaman 147. Bahkan dalam kitab Jawi kita, antaranya kitab Bughyatul Tullab karangan Syekh Daud Fatani juga menyebutkan perkara yang sama. Apakah yang disebutkan oleh Syekh Daud Fatani? Dalam kitab Bughyatul Tullab, beliau mengatakan dan sunat dibaca dahulu daripadanya Rabbighfirli pada akhir Al-Fatihah, kemudian diucapkan Amin kerana warid daripada hadis yang hasan. Ada hadis dinilai oleh para ulama-ulama bahawa hadis tersebut hasan, boleh diamalkan. Kalau adalah pengkritik kata tak, hadis ni tak sampai tahap hasan, dia dhaif. Dhaif pun masih boleh amal. Tapi majoriti ulama-ulama menilai sebagai hadis ni hasan. Sebab itu para ulama mengatakan boleh. Sebab asalnya kalau tak ada hadis, maka mungkinlah kita kata tak boleh. Tapi ada hadis yang mana ketika Nabi solat mengimamkan setelah waladdallin, Nabi membaca Rabbighfirli dan kemudian barulah dilaunkan Amin. Ada bangkangan yang mengatakan dalam hadis hanya sebut Rabbighfirli sahaja, tidak tambah dengan wali walidayya seperti yang diamalkan oleh masyarakat Melayu, ataupun wali walidayya wali jami'il muslimin, tak ada tambahan begitu. Maka perkara penambahan ini adalah ada disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Maknanya penilaian ulama fiqh untuk menambahkan Rabbighfirli ada dalam hadis, untuk menambahkan wali walidayya wali jami'il muslimin itu dibenarkan, tak memudaratkan solat seseorang. Sebab tu kalau kita rujuk dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang tebal-tebal, contoh yang agak terkenal lah, Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj, menyebutkan perkara yang sama. Lau zada ala zalik wali walidayya wali jami'il muslimin lam yadurra aidan. Apabila ditambahkan kalimah pada doa Rabbighfirli itu wali walidayya, maknanya kita baca waladdallin wali Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin, tambah begitu, maka kata ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i lam yadurra aidan, tak memudaratkan, makna boleh nak tambah. Maka sebab itu imam-imam yang telah mengamalkan perkara ni sebenarnya seorang yang faqih, seorang yang belajar, seorang yang alim, seorang yang pandai. Tetapi sayang, ada orang yang mungkin tak belajar perkara ni, maka dia nak kritik. Seolah-olah perkara ni adalah perkara yang maksiat, boleh membatalkan solat dan sebagainya. Kononnya kata ini kalam ajnabi.
Ini daripada hadis Nabi. Dan para ulama fiqh menilai tidak memudaratkan, tak batal, tak kurang pahala dan sebagainya. Dan lebih menariknya kalau kita tengok, kenapa nak bising dengan isu kalam ajnabi, sedangkan kalau kita tengok Dr. Kamilin Jamilin pun dia sebut bahawa boleh doa dalam bahasa Melayu dalam solat. Jadi dia ada bawa hujah-hujah dia. So, boleh doa kot dalam bahasa Melayu dalam solat seperti mana yang dihujahkan oleh Dr. Kamilin. Tiba-tiba nak amalkan sunnah Nabi ni, tak payah baca. Takut masuk ke dalam kalam ajnabi dalam solat. Sedangkan dia duk sibuk dengan kalam ajnabi tu, sedangkan kitab Tuhfah dan Nihayah menyebutkan lam yadurrah, tidak memudaratkan solat. Sebab itu teruskan belajar. Mungkin dalam satu kitab tak jumpa, cari dalam 10 kitab akan jumpa. 10 kitab tak jumpa, cari lagi dalam 50 kitab, insya-Allah akan jumpa. Sebab itu biasanya orang-orang yang terlalu sempit pemikirannya ataupun terlalu tegas dalam agama sehingga tidak ada pandangan lain yang dia nampak, mungkin kerana kurang membaca. Jadi setakat itu dahulu, biar berilmu, jangan keliru.